atau dikenali sebagai khinzir adalah sejenis mamalia ungulata yang bermuncung panjang dan mempunyai hidung yang leper. Kalau senang cerita, kat sini cakap hidung yang pesek gitulah. Dan khinzir ni dia memakan haiwan dan tumbuhan, iaitu dikenali sebagai haiwan omnivore, iaitu memakan tumbuhan, dia juga memakan haiwan. Dan ada sumber yang mengatakan khinzir ni adalah mudah terpelihara. Bahkan pemelihara khinzir ni lebih mudah daripada kucing dan anjing di luar sana. Namun di sebalik kelebihan itu semua, Islam melarang kita untuk memakan khinzir ni. Dan Islam melarang kita tu ada beberapa sebab kenapa Islam melarang, dan Allah pun ada memerintahkan di dalam Al-Quran. So, untuk video kali ini aku akan mengkaji serba sedikit tentang kenapa khinzir ni tak boleh dimakan, apa penyebab khinzir ni tak boleh dimakan, apa kesan khinzir ni kalau kita makan, dan apa kisah penciptaan khinzir ni yang menyebabkan kita tak boleh makan dia. So guys, sebelum aku terlupa, video kali ni adalah video sebenarnya untuk orang-orang yang beragama Islam. Adapun selain agama Islam itu, kalau korang nak tengok boleh, kalau korang nak mengkaji juga boleh, tapi orang selain Islam dibenarkan saja. Cuma aku ceritakan kali ini adalah untuk orang-orang yang Islam. So, yang pertama kita kaji dulu pasal kisah penciptaan khinzir ini. Jadi, kisah penciptaan khinzir ini telah pun berlaku di zaman Nabi Nuh yang lalu. Yang mana ketika itu Nabi Nuh ni adalah Nabi yang mana menciptakan kapal yang besar untuk kegunaan berlayar, kerana sewaktu itu Nabi Nuh ni dia berdakwah kepada seluruh orang kafir lah. So sewaktu Nabi Nuh ni berdakwah, hanya segelintir masyarakat saja yang menerima agama Islam. Namun sebaliknya, ramai juga yang masih berpaling dan tidak mempercayai agama Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh ini. Dan suatu hari Allah ada memberikan amaran ataupun memberikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk bersiap sedia untuk membina sebuah kapal yang besar. Dan pembinaan kapal tu dibantu oleh semua umat-umat Islam, semua umat-umat Nabi Nuh ketika itulah. Kenapa Allah suruh Nabi Nuh membuat kapal yang besar? Sebab nanti Allah akan memberikan azab, yang mana azab itu adalah banjir yang sangat tinggi di seluruh dunia. Allah akan menenggelamkan bumi ini di seluruh dunia tanpa terkecuali. Dan yang terkecuali adalah orang yang naik kapal Nabi Nuh tersebut, iaitu kapal yang sangat besar lah Nabi Nuh ciptakan waktu tu. So Nabi Nuh pun dia ikuti perintah Allah, dia buat kapal tu bersama umat-umat Islamnya. Dan setelah pun siap, hari pun semakin gelap. Dan ketika itu Nabi Nuh juga dia ada bawa haiwan-haiwan hidupan, fauna-fauna semua. Sebab kalau nak bawa flora sekali, nak bawa pokok-pokok sekali, memang payah lah nak cabut-cabut kan. Lagipun pokok dia boleh tumbuh lagi. So nak dipendekkan cerita, jangan terlalu panjang, nanti makin detail makin panjang pula video ni kan. Nak dipendekkan cerita, semua dah naik ke kapal tu, dan keadaan di bumi sekarang sudah menjadi banjir. Sekarang ni maksudnya zaman dulu lah, yang zaman Nabi Nuh tu lah. Satu dunia ni sudah banjir, termasuk Kaabah sekali. So Nabi Nuh dengan umat-umatnya, dengan haiwan-haiwan ni dekat atas kapal tu bukannya sekejap, lama, makan masa berbulan-bulan jugalah dekat atas kapal tu. So bila dekat atas kapal tu dah lama, automatik lah diorang nak membuang air ke, nak makan ke, nak tidur ke, semua kat dalam kapal tu kan. Diorang meninggalkan sisa-sisa tinja diorang dekat atas kapal tu. Dan itulah yang menyebabkan kapal itu menjadi tidak selesa dari segi bau, dari segi tempatnya, tak selesa langsung lah. So Nabi Nuh ketika itu dapat aduan lah daripada umat-umatnya. Daripada salah satu umatnya, dia dapat aduan, dan Nabi Nuh minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah pun memberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menyuruh Nabi Nuh ni mengusap belalai gajah yang ada di hadapannya itu. So Nabi Nuh pun tanpa buang masa, dia pun buat lah, dia pun mengusap lah dia punya tangan dekat belalai gajah tu. Dan daripada situ Allah dengan izin Allah terciptalah sepasang ekor khinzir, ada jantan dan ada seekor betina. Dan tujuan khinzir diciptakan itu adalah untuk membersihkan segala kotoran-kotoran, najis-najis yang terdapat dalam kapal itu tersebut.
Seperti mana aku cakap tadi lah, khinzir ni dialah yang memakan kotoran-kotoran dalam kapal tersebut. So bila dah tahu khinzir ni ditugaskan untuk makan semua najis-najis tu, khinzir ni pun buat makan, dan kapal tu menjadi agak bersih semula. Jadi masalah pun dapat diselesaikan. So yang kedua ini adalah firman Allah di dalam Al-Quran, yang mana ada sesebahagian ayat suci Al-Quran yang mana Allah telah menerangkan di dalamnya untuk melarang kita daripada memakan khinzir. Dan antara ayat-ayat tersebut adalah seperti surah Al-Baqarah ayat 173, surah An-Nahl ayat 115 dan surah Al-Ma'idah ayat 3. Aku sebutkan satu ayat, iaitu surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira bagin wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Jadi di dalam ayat ini Allah telah menerangkan sesungguhnya Allah telah melarang ke atas kalian, iaitu memakan bangkai dan darah dan daging khinzir. Jadi disebut daging ni bukan daging saja yang Allah harapkan. Disebut daging ini adalah menyeluruh, termasuk tulang-tulangnya, termasuk kulit-kulitnya, termasuk kepala, tangan, kaki, dan termasuk daging sekali lah. Dan apa-apa saja haiwan yang disembelih selain nama Allah, yang korang sembelih selain mengucapkan nama Allah, itu adalah haram untuk dimakan. Dan jika korang terlalu argan, terlalu terdesak untuk makan, korang tak ada makanan lain selain khinzir, dan korang tidak terlalu berlebihan, maka dibenarkan makan. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Contoh korang survival kat hutan kan, tak ada apa-apa makanan kecuali khinzir depan mata korang, dan korang pun tak melebihi batas. Maksudnya korang tak makan kenyang-kenyang asalkan ada alas perut. Okey, itu dibenarkan makan. Sesungguhnya Allah tu maha pengampun. Maksudnya dan nanti bertaubatlah pada Allah. Okey. So, yang terakhir adalah penyakit-penyakit yang dibawakan oleh khinzir ini. Kalau korang nak tahu, khinzir ni adalah salah satu haiwan yang paling banyak mengandungi kalori ataupun kolesterol. Senang cerita, kolesterol. Khinzir ni adalah salah satu haiwan yang paling banyak kolesterol dalam badannya. So lemak kolesterol tu terlalu banyak dalam daging khinzir, yang menyebabkan pelbagai penyakit yang boleh didapati oleh manusia yang memakan daging khinzir tersebut. Sebab tu khinzir ni diharamkan. Sebab tu khinzir ni dilarang oleh Allah untuk kita makan. Sebab apa? Sebab daging dia ni membawa kemudaratan kesihatan kepada manusia. Khinzir ni juga terdapat asam urat. Selain daripada asam urat, selain daripada kolesterol yang tinggi dalam khinzir, terdapat juga cacing pita di dalam badan khinzir. Korang kau bayangkan cacing pita bentuk dia seperti mana? Menurut sumber, cacing pita yang tumbuh di dalam badan khinzir ni adalah sekitar ataupun di antara 2 ataupun 3 meter di dalam badan khinzir ni. So kalau kita makan daging khinzir, bibit-bibit cacing pita tu masuk dalam badan kita, pergi dekat otak, dia tumbuh kat otak, dia hidup dekat otak kita. Macam mana lagi? Penyakit lah jawabnya guys. Bukan saja Allah yang melarang kita makan khinzir ni, namun terdapat sumber-sumber, terdapat kajian yang menyebabkan khinzir ni sangat memudaratkan. Antaranya tadilah, khinzir ni adalah salah satu haiwan yang mempunyai lemak yang sangat banyak kolesterol. Lagi-lagi kalau buat khinzir goreng ke, khinzir bakar ke, memang kolesterol sangat banyak. Lebih baik korang makan ayam daripada makan khinzir. Ayam pun lagi sedap oh. So, itulah kenapa dikatakan khinzir ni tak boleh makan. Sebagaimana aku ceritakan dekat
poin yang pertama tadi, kisah penciptaan khinzir ni ditujuankan untuk memakan sisa-sisa tinja yang ada di dalam kapal Nabi Nuh tersebut. Jadi kalau ada Allah larang kita untuk makan, kita taat perintah Allah, okey? So sebelum aku akhir video, aku minta maaf kalau ada maklumat-maklumat yang aku sampaikan ni salah. Tolong tegur dekat komen kalau ada aku apa-apa salah, tolong tegur. Kita manusia sentiasa membuat kesalahan dan kita cuba untuk perbaiki kesalahan tersebut. So see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua.